rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Jadi semalam tu kita tahu dah dalam Quran ni dia ada nasakh dan mansukh. Kita dah tahu dah. Lepas tu sebagian ulama' dia kata boleh je Quran tu dinasahkan dengan sunnah hadis. Sebagian ulama' lagi dia tak bagi. Quran saja boleh nasakh. Okey, sekarang ni aqsamun naskhi situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Aqsamun naskhi, bahagian-bahagian nasakh. An-naskhu fil Qur'ani ala thalathati adrubin. An-naskhu bermula nasakh tu fil Qur'ani, hal keadaan dalam Quran tadi tu. Khabar dia ala thalathati adrub, ada di atas 3 bahagian. Ad-darbul awwalu, bahagian yang pertama, naskhut tilawati ma'al hukmi, nasakh tilawah berserta hukum. Jadi benda ni dulu ada dalam Quran, ada, tapi lah ni dah tak ada dah. Hukum dia pun tak ada, ayat tu pun tak ada juga. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana fima unzila ashru radha'atin ma'lumatin fanusikhna bi khamsi ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an, rawahu Syaikhan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana ni dulu, fi'il madhi kan, dulu adalah dulu, fima unzila, pada apa yang diturunkan ia ma ni maksud dia Quran. Di dalam Quran asyru radha'atin ma'lumatin, ada dalam Quran ada ayat macam ni, asyru radha'atin ma'lumatin, nak jadi anak susu tu kena menyusu 10 kali. 10 susuan yang diketahui. Fanusikhna, maka dinasahkan dia asyru radha'atin ma'lumatin ni bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 yang diketahui pula. Fautufiya Rasul sallam, maka wafatlah Rasul sallam, wahunna, dan bermula mereka asyru radha'atin ma'lumat. Ayat asyru radha'at ma'lumat tu khabar dia mimma yuqra'u minal Quran, masih lagi daripada barang yuqra'u, yang dibaca ia minal Quran, bayan, iaitu daripada Al-Quran. Rawahu Syaikhan, hadis meriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi yang pertama ni dia buang nasakh dua-dua. Nasakh dua-dua ni dengan maksud dari segi ayat tu pun tak ada, dari segi hukum pun tak ada. Dulu ada ayat Quran, asyru radha'atin ma'lumatin. Lepas tu Allah Ta'ala nasahkan ayat tadi tu. Maksud dia dah tak ada dalam Quran. Hukum tu pun dah tak ada dah. Jadi ayat tu bagi tahu 10 kali menyusu baru boleh jadi anak susu. Tak. Dia kena nasakh cukup 5 kali menyusu saja di sisi ashabuna, di sisi mazhab Imamuna Asy-Syafi'i. Wa qad takallamu fi qawliha, dan sesungguhnya telah berkatalah oleh ulama fi qawliha, pada perkataannya Aisyah, wa hunna mimma yuqra'u minal Quran. Jadi ulama takallam, duk bahas apa maksud Aisyah yang tadi tu, wa hunna mimma yuqra'u minal Quran. Asyru radha'atin tu masih lagi dibaca daripada Quran. Fa inna zahirahu baqa'ut tilawati wa laysa kadzalika. Fa inna zahirahu, maka sesungguhnya zahirnya qaulahu Aisyah. Zahirahu hu tu rajak dhamir kepada qaulahu Aisyah, qauluha Aisyah tadi tu khabar dia baqa'ut tilawati, masih kekal pembacaan. Walaysa kadzalika, sedangkan tidak demikian. Maksud dia pembacaan tak kekal. Tengok dah hadis tadi tu Aisyah kata apa? Dulu tu ada ayat Quran asyru radha'atin ma'lumatin, tapi ayat tu dah kena nasakh dah dengan khamsu radha'atin ma'lumat, khamsu ma'lumat. Jadi faham daripada sini, ayat tu pun tak ada, hukum tu pun tak ada. Tapi Rasulullah kata apa? Fatuwfiya Rasulullah, Nabi meninggal, Nabi wafat, tapi wahunna mimma yuqra'u minal Quran. Ayat-ayat tadi tu mimma yuqra'u minal Quran, masih lagi daripada ayat yang dibaca daripada Al-Quran. Jadi faham pada situ, Aisyah kata dah kena nasakh, tapi lepas Nabi wafat pun para sahabat duk baca lagi. Dah kok mana kena nasakh ke tidak? Kalau dah kena nasakh, tak kena baca dah. Tu maksud dia waqad takallamu, sesungguhnya telah berkata oleh ulama pada perkataan Aisyah tadi tu. Takallama ni ulama duk kecek, duk bahas apa maksud tadi tu. Wa ujiba
bi annal murada wa ujiba, dan dijawab apa? Bi annal murada, dengan bahasanya murad maksud dia apa? Qarabal wafata. Itu tu pertama, jawapan pertama. Qarabal wafata. Qarabal wafat ni mendekatilah oleh Nabi al-wafata, akan wafat, akan meninggal. Jadi yang Aisyah kata fatuwfiya Rasulullah, maka meninggallah oleh Rasulullah, bukan meninggal yang meninggal betul tadi tu. Meninggal dengan maksud meninggal yang nak dekat meninggal ni. Dia mau dah ngaji dah dalam balaghah dah. I'tibar makana, i'tibar ma yakun. Sama macam hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Katakanlah kepada mayat-mayat kamu la ilaha illallah. Dah mayat kata gapo lagi? Talqin yang dimasukkan dengan hadis ni adalah sebelum nak mati tu, waktu nazak tu. Tapi sebut mayat, tu orang panggil i'tibar ma yakun. Bagi tahu yang dulu dah mati tapi nak sebelum mati lagi. Sama macam ni jugalah, qarabal wafata, mendekati oleh Nabi akan wafat. Faham sini? Ataupun anna tilawata nusikhat aidan, sesungguhnya tilawah pembacaan itu nusikhat aidan, dinasah akan dia ada tilawah juga, tapi walam yablugh dzalika kullan nasi illa ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam yablugh, tidak sampailah, dzalika oleh demikian nasakh maf'ul, kullan nasi akan ke semua manusia, illa ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan kedua, ulama kata memang ayat tu dah nasakh dah. Asyurul rada'at maklumat, tapi Aisyah kata manusia duk baca juga, sebab walaupun nasakh tapi tak sampai kepada semua manusia. Dah fatuwfiya wa ba'dun nasi yaqra'uha. Fatuwfiya, maka meninggal oleh Nabi, wa ba'dun nasi yaqra'uha, sedangkan sebahagian manusia tu yaqra'uha, masih yaqra'uha, bacalah oleh annas akan nyanyi ayat. Jadi zaman dulu dia bukannya nak ada media sosial apa semua tu deh. Jadi nak sampai tu lambat. Sama ini ni, kalau jawapan macam ni dia sama macam masalah pindah kiblat. Kalau masjid kiblatan tu, kalau kiblat sekarang belah sini, kiblat dulu belah belakang. Baitul Maqdis duduk belah belakang. Pusing. Jadi pindah kiblat tu belah malam. Semayang Isyak ke semayang Maghrib ke, dekat Masjid Quba. Esok tu, subuh tu yang masjid lain, Masjid Nabawi, dekat Masjid Kiblatan. Esok tu dekat Masjid Quba, Masjid Nabawi, ataupun dekat Masjid Nabawi lah. Masjid-masjid yang lain tu, surau-surau tu, sahabat pergi tengok, dia mau duk semayang, duk hadap Baitul Maqdis lagi. Sedangkan semalam lagi dah turun dah ayat kata dah pindah kiblat. Kok mana ada sahabat semayang subuh masih hadap ke Baitul Maqdis? Jawapan dia, tak sampai kepada para sahabat. Sebablah zaman dulu kan lambat nak sampai. Sama macam ni lah. Aisyah kata Nabi meninggal tapi orang duk baca lagi. Orang duk baca tu sebahagian orang yang tak sampai kata ayat ni dah kena nasakh dah. Itu jawapan yang kedua. Faham sini? Wa yumkinu ayyakuna maqsuduha baqa'at tilawati ba'da naskhi muddatan mahdudatan. Ini jawapan yang ketiga. Wa yumkinu, dan mungkin ayyakuna maqsuduha, bahawasanya adalah maksudnya Aisyah khabarkana baqa'at tilawati ba'da naskhi, itu baqa'at tilawati, kekal pembacaan, ba'da naskhi, selepas dah dinasakh, muddatan mahdudatan, pada tempoh yang tertentu. Summa nusikhal lafzu, summa kemudian nusikhal lafzu, dinasakh akan lafaz. Jadi ayat ni memang kena mansukh, memang kena nasakh dah. Aisyah pun kata ayat ni kena nasakh, tapi lepas Nabi meninggal orang duk baca lagi. Jadi dekat sini ulama jawab 3 jawapan. Yang pertama, Nabi meninggal orang duk baca tu dengan maksud Nabi ni nak dekat meninggal. Yang kedua pula, ulama bagi tahu sebahagian orang yang duk baca, sebab tak sampai lagi berita nasakh ni kepada mereka. Yang kedua pula, ulama bagi tahu maksud kat sini adalah sekejap lepas Nabi meninggal tu adalah baca sekejap, lepas tu baru nasakh betul. Gitu dah. Ad-darbusani, bahagian yang kedua, an-naskhu lil hukmi dunat tilawati, nasakh pada hukum dunat tilawati, tidak pada tilawah. Baca dah tak ada dah,
Tapi hukum dah tak ada dah. Tapi baca ada lagi. Ayat Quran tu ada lagi. Wa hadha ad-darbu alladhi huwa alladhi fihi al-kutubul muallafatu. Wa hadha ad-darbu, dan bermula ini bahagian ni, huwa, dialah alladhi yang fihi al-kutubul muallafatu. Fihi, ada padanya hadha ad-darbu kutubul muallaf, kitab-kitab yang dikarang. Jadi pada masalah ni nasakh hukum tidak tilawah, banyak ulama buat kitab, karang kitab pada masalah ni. Wa huwa 'alal haqiqati qalilun jiddan. Wa huwa, bermula ia hadha darbu ni, 'alal haqiqati, di atas hakikat, khabar dia qalilun jiddan, sikit sungguh. Walaupun banyak ulama dia buat karangan tentang masalah yang nasakh hukum, tapi pembacaan tak nasakh. Tapi kalau ikut hakikat dia, sengoti dia, tak banyak mana ayat jenis macam ni. Wa in aktsaran nasu min ta'dadil ayati fihi. Wa in aktsaran nasu, wa in, walaupun aktsaran nasu, memperbanyaklah oleh manusia, min ta'dadil ayati fihi, daripada ta'dad. Ta'dad ni menyebut satu persatu. Ta'dad ni so-so, menyebut satu-satu. Al-ayat fihi, akan ayat tadi tu, fihi, padanya hadad darbu. Walaupun benda ni tak banyak mana, tapi ulama tu sungguh-sungguh dekat sini. Fa innal muhakkikina minhum kal qadhi Abi Bakr ibn al-Arabi bayyana dhalika wa atqanahu. Fa innal muhakkikin minhum, maka sesungguhnya al-muhakkikin, ulama-ulama yang tahqiq, minhum, daripada mereka ulama, kal qadhi Abi Bakr ibn al-Arabi, seperti qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi ni, al-Maliki ni, bayyana zalika wa atqanahu, bayyana, menerangkan ia qadhi Abu Bakar, zalika, akan demikian ad-darbusani ni, wa atqanahu, dan itqan, mengkuatlah oleh qadhi Abu Bakar, hu, akannya zalika. Jadi yang kedua, dia ada hukum dah tak ada, tapi ayat tu masih ada. Dan banyak kitab-kitab pada masalah ni. Lepas tu dia bagi tahu, tapi sebenarnya tak banyak sangat pun ayat yang macam ni dalam Quran. Cuma ulama dia ramai suka tulis ayat ni. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebahagian daripada dia tadi tu, ad-darbusani ni, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-ayata, surah Baqarah ayat 180. Kutiba, diwajibkan ke atas kamu, idha hadara ahadakumul maut, apabila hadirlah akan kamu oleh mati. Maksudnya bila kamu nak mati. Idza hadara ahadakumul maut, apabila hadirlah akan kamu oleh mati. Bila kamu nak mati, nazak tu, sebelum kamu nak mati tu, in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Bahawa tinggallah akan yang baik apa? Wasiat lil walidain, kepada mak ayah, wal aqrabin, dan kepada kerabat-kerabat, bil ma'ruf, dengan secara baik. Haqqan 'alal muttaqin, wajib ke atas orang-orang yang bertakwa. Al-ayat. Jadi ayat ni masih ada. Ayat ni ayat yang tunjuk kata kalau nak wasiat tu wajib. Dari segi ayat ni masih ada dalam Quran, surah Baqarah ayat 180. Tapi hukum wasiat dah tak ada dah. Wasiat tak wajib. Dah. Fahadhil ayatu tufidu wujubal wasiyati lil warathati. Fahadhil ayatu, maka bermula ini ayat, tufidu, bagi faedah ia ayat, wujubal wasiyati, akan wajib wasiat, lil warathati, kepada ahli waris, wahiyya mansukhatun, wahiyya, sedangkan bermula ia wasiat ni, mansukhatun, telah dimansuh dah. Kil kata mansukhatun tu bi ayatil mawarithi, dimansuhkan dengan ayat mawarith, ayat pusaka. Ayat pusaka ni juzuk 4 lantana tu, surah Nisa yang
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itulah ayat mawaris. Surah Nisa ayat 11 tu. Dia kena masuk dengan ayat pusaka. Wakilah kil kata juga, kil yang lain kata bihadisi ala la wasiyata liwarisi. Dia kena masuk dengan hadis ala litambih. Ketahuilah la wasiyata liwarithin, tak ada wasiat kepada waris. Jadi ayat ni memansuhkan, hadis ni memansuhkan ayat tadi. Wakilah kil kata bil ijma', kena masuk dengan ijma' pula. Hakahu Ibnul Arabi, telah menghikayatlah akan madzukir tadi tu oleh Ibnul Arabi. Jadi ayat ni masih ada. Tapi hukum dia dah tak ada dah. Wa minhu, dan sebahagian daripada dia lagi, ad-darbus sani ni bahagian yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Surah Baqarah ayat 240. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang yang yutawaffaw, yang mati, maksudnya yang nak mati, yang hampir nak mati daripada kalangan kamu, wa yadharuna azwaja, dan meninggallah oleh alladzi tadi tu akan isteri-isteri. Siapa yang nak mati dan dia ada isteri, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, hendaklah dia berwasiat kepada isteri-isteri tadi tu mata'. Mata' ni kesenangan. Mata' ni maksud dia waktu iddah. Mata' ni makan, pakai, tempat tinggal. Makan, pakai, tempat tinggal. Ilal haul, kepada setahun. Jadi ayat ni tunjuk kalau mati suami, isteri kena iddah setahun. Ini ayat. Dia kena tinggal dekat isteri dia tu, makan, pakaian, tempat tinggal selama setahun. Dia kena wasiat macam tu. Jadi tunjuk pada sini, dia kena iddah setahun. Iddah setahun ke iddah mati? Iddah mati suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dah ayat ni kata kena iddah setahun, dia dah kena mansuh dah hukum dia. Tapi ayat dia ada lagi. Mansukhatun bi ayati arba'ati ashhurin wa ashra. Mansukhatun, dinasahkan bi ayati arba'ati ashhurin wa ashra, dengan ayat 4 bulan 10 hari. Wahia qauluhu ta'ala, wahia, dan bermula ia ayat tadi tu, qauluhu ta'ala adalah firmannya Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Surah Baqarah ayat 234. Dan sesiapa yang meninggal daripada kamu, wa yadharuna azwaja, dan dia tinggal akan isteri, pasangan, yatarabbasna bi anfusihin, hendaklah menunggu oleh pasangan tadi tu dengan diri dia. Menunggu ni maksud dia beriddah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ni dari satu sudut dia nasah Quran, menasahkan Quran. Ayat yang kata 4 bulan 10 hari ni, dia menasahkan ayat yang mengatakan setahun. Yang dari satu sudut yang kedua pula, walaupun ayat yang telah dimansuh kata kena iddah setahun tu, hukum dia dah tak ada dah kena iddah setahun. Tapi dari segi tulisan dia masih ada. Ayat tu ada lagi dalam Quran. Surah Baqarah ayat 240. Faham sini? Lepas tu, al-hikmatu fi naskhil hukmi dunat tilawati. Lepas tu, hikmah pada nasakh hukum dunat tilawati. Tidak tilawah, tidak pembacaan. Apa hikmah dia? Kalau hukum dia tak ada tapi nak ada lagi pembacaan dia, apa hikmah dia? Fal jawabu min wajhaini, maka bermula jawab itu min wajhaini, daripada dua wajah. Ahaduhuma, yang pertama daripada keduanya wajah, annal Qur'ana kama yutla liyu'rafal hukmu minhu wal amalu bihi. Annal Qur'ana, sesungguhnya Quran, kama yutla, sebagaimana yutla, dibaca ia Quran, liyu'rafal hukmu minhu, untuk diketahui akan hukum, minhu, daripadanya Quran, wal amalu bihi, dan beramal bihi, dengannya hukum,
Kadzalika, seperti demikian juga, yutla, dibacakan akan Quran tadi itu, gapo? Likaunihi kalamullah. Kerana keadaan Quran tadi itu adalah kalamullah. Likaunihi kalamallah. Khabar dia. Fayuthabu alaihi. Maka diberi pahala alaihi, ke atasnya baca Quran. Faturikatit tilawatu lihadhil hikmati. Maka ditinggalkan akan pembacaan lihadhil hikmati, kerana ini hikmah. Hikmah yang pertama dia kata, Quran ni, kita baca Quran ni untuk apa? Kita baca Quran ni untuk kita tahu hukum dia. Kita baca Quran untuk kita tahu hukum dia. Bila tahu hukum, kita bolehlah beramal dengan hukum. Dan seperti itu juga, Quran ni dibaca untuk kita tahu hukum. Quran ni, dia ni adalah kalamullah, dibaca dapat pahala. Jadi bila mana Quran ni dibaca dapat pahala, maka ayat-ayat tadi itu ditinggalkan, supaya untuk kita baca, kita dapat pahala. Walaupun hukum dia dah tak ada dah. Kena edah setahun, tak ada dah. Tapi tinggal. Sebab apa? Sebab hukum dia tu kita nak. Pembacaan dia tu kita nak lagi. Wasani, yang kedua pula, anna naskha ghaliban yakunu litakhfifi fa ubqiyatit tilawatu tadhkiran lin ni'mati bi raf'il masyaqqati. Anna naskha, sesungguhnya nasakh ni, ghaliban, pada kebiasaan, yakunu litakhfifi, adalah ia nasakh litakhfifi, untuk meringankan. Dulu payah lah ni jadi mudah. Nasakh macam tu kebiasaan dia. Fa ubqiyatit tilawatu, maka ditinggalkan akan tilawah, akan pembacaan, tadhkiran lin ni'mati, kerana nak bagi tahu, kerana nak menyebut, kerana nak beritahu, lin ni'mati, dengan nikmat, bi raf'il masyaqqati, dengan diangkat kesusahan. Faham sini? Yang kedua pula dia bagi tahu, nasakh ni biasa dia dari payah kepada susah. Maksud dia, hukum dulu payah, hukum sekarang ni dia jadi mudah. Allah Ta'ala bagi yang lagi mudah. Jadi ditinggalkan hukum dulu, ditinggalkan ayat yang dahulu tu, supaya kita ni gapo? Supaya Allah Ta'ala nak sebut, ini nikmat ni, gapo? Asal payah tapi sekarang dapat jadi, dulu payah, sekarang ni dah mudah dah. Jadi bila kita baca, kita lebih rasa dalam hati. Bila kita baca, dulu kena gapo? Kena idah setahun deh. Tapi sekarang ni kena idah 4 bulan je, 4 bulan 10 hari je. Alhamdulillah. Tu Allah Ta'ala tak tinggal ayat tu. Allah Ta'ala tak hilangkan ayat tu. Walaupun hukum dah tak ada, ayat masih ada, supaya kita ni jadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita baca, kita rasa, kita tahu. Faham sini? Amma ma warada fil Qur'ani nasikhan lima kana alaihi al-jahiliyatu. Amma, adapun ma warada fil Qur'ani, ma barang, warada yang datanglah ia ma fil Qur'ani, di dalam Quran. Ma ni maksud dia ayat lah. Nasikhan lima kana alaihi al-jahiliyatu. Nasikhan, hal keadaan ma tadi itu menasahkan, lima kana alaihi al-jahiliyatu, kepada barang kana alaihi, yang ada, yang kana ni dulu, yang adalah dulu di atasnya ma al-jahiliyatu, oleh orang jahiliah. Orang jahiliah dulu duk buat benda ni, Quran datang menasahkan benda tu, macam zihar dan sebagainya. Orang jahiliah duk buat. Orang jahiliah kahwin ramai, Quran datang menasahkan, boleh kahwin 4 saja. Tu orang panggil ma kana alaihi al-jahiliyah, au kana fi syar'i man qablana, au ma kana fi syar'i man qablana, ataupun barang yang adalah ia ma tadi tu fi syar'i man qablana, pada syarak orang-orang yang sebelum kita. Sebagai contoh, ayat Quran apa-apa yang tunjuk kata macam ni, tapi hak dulu tu tak. Sebagai contoh, ayat Quran yang suruh tubu ilallahi taubatan nasuha, pada demo taubat pada Allah, taubat nasuha. Adapun syarat orang terdahulu, orang Bani Israel tu, kalau buat salah, dia orang kena taubat tu, taubat dia macam mana tu? Kena suicide, kena bunuh diri tu. Adapun kita pada taubat sungguh-sungguh je, taubat nasuha saja. Tu orang panggil Quran yang menasahkan syar'u man qablana. Au fi awalil Islam, ataupun pada awal-awal Islam. Benda ni awal-awal Islam boleh.
Tapi akhir tak boleh dah. Banyaklah sebagai contoh mut'ah. Mut'ah ni awal-awal Islam boleh. Akhir sekali tak boleh. Kahwin mut'ah tadi tu. Nikah kontrak. Ataupun arak. Arak tu. Awal-awal Islam boleh. Lepas tu boleh tapi bukan dalam semayang saja. Dalam semayang je tak boleh. Yang akhir sekali tak boleh langsung. Tu dia fi awalil Islam. Fahuwa aidan qalilul adadi. Fahuwa maka bermula ia ma tadi tu qalilul adadi. Sedikit bilangan. Hak jenis nasakh yang nasakh jahiliah, nasakh syar'u man qablana, nasakh yang jenis pada awal-awal Islam ni sikit. Ka naskhi istiqbali baitil muqaddasi bi ayatil qiblati. Seperti nasakh menghadap Baitul Muqaddis dengan ayat kiblat. Dulu orang Islam sembahyang hadap Baitul Maqdis. Lepas tu turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Juzuk 2, juzuk Sayaqul tu lah. Surah Baqarah tu. Jadi itu orang panggil menasakkan pada awal Islam. Wa saumi asyura bi saumi ramadana. Dan nasakh puasa pada hari Ashura dengan puasa pada bulan Ramadan. Dulu tu awal-awal Islam tu dia orang puasa Ramadan tak ada lagi. Puasa Ramadan wajib dekat Madinah ni. Lepas tu dia orang puasa apa? Puasa Ashura, hak wajib. Lepas tu turun faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang nampak nak bulan falyasum, maka hendaklah dia kena puasa. Jadi dia menasahkan hak yang puasa pada Ashura tadi tu. Faham sini dah. Nasakh hukum tapi baqa tilawah. Ayat tu masih ada. Hak ad-darbu thalisu, bahagian yang ketiga pula, manusikha tilawatuhu duna hukmihi. Barang yang dinasahkan akan pembacaan dia duna hukmihi, tidak hukum dia. Baca tak boleh, baca tu dah tak ada dah. Tapi hukum masih tak ada lagi. Yakni anna naskha huna bin nisbati litilawati faqat. Yakni anna naskha huna, sesungguhnya nasakh di sini bin nisbati litilawati faqat, dengan dinisbahkan kepada pembacaan sahaja. Nasakh tu kita kira dekat ayat tu saja, tapi hukum-hukum tu ada sampai ke sudah. Fala yasbutu qur'aniyatuhu, maka tidak sabitlah qur'aniyatuhu, oleh Qur'annya ma. Hak dulu tu ayat Quran, tapi sekarang bukan ayat Quran dah. Maka sekarang dia bukan ayat Quran dah. Kalau tak ada wudu, boleh baca, boleh pegang, dan kalau haid boleh baca dan sebagainya. Sebab dia bukan dikira ayat Quran dah, walaupun dulu dia pernah ayat Quran. Kalau baca tak dapat pahala. Fala yuthabu ala qiraatihi thawabul Qur'ani, maka tidak diberi pahala di atas pembacaannya ma thawabul Qur'ani, akan pahala Al-Quran. Wa amma hukmuhu fabaqin yu'malu bihi. Wa amma hukmuhu, maka adapun hukum dia tu fabaqin, maka kekal, yu'malu bihi, lagi diamalkan bihi dengannya hukum. Hukum tu ada sampai ke sudah. Tapi ayat dulu pernah ada dalam Quran, tapi ayat tu dah kena mansuh, ayat tak ada dah. Wa amthilatu hadad darbi kathiratun, bermula contoh ini bahagian, kathiratun, banyak. Minha, sebahagian daripada dia tu, ayatul rajmi, ayat rejam. Ayat rejam. Wahia, bermula ia ayat rejam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza dhanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah. Lelaki, apa tu? Asy-syaikh ni orang tua lelaki, ataupun orang lelaki yang dah kahwin, wasy-syaikhatu, dan orang perempuan yang dah berkahwin, idza dhanaya, apabila kedua-duanya berzina, farjumuhuma, kamu rejamlah kedua-dua dia terus, albattata, sama sekali, rejam selalu. Nakalam minallah, nukil daripada Allah. Wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Fanusikhat wa baqiya hukmuha. Fanusikhat, maka dinasahkan akan ayat rejam, wa baqiya hukmuha, dan kekal oleh hukumnya ayat rejam. Jadi dulu dalam Quran ada ayat ni, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza dhanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang tina jantan, orang tua, orang dah menikah lelaki, orang dah menikah perempuan, kalau zina, rejam selalu dah. Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala maha aziz lagi maha hakim, bijaksana.
Tapi ayat ni dah tak ada dah sekarang dalam Quran. Tapi hukum masih ada. Siapa yang dah kahwin kalau zina, na'uzubillah min zalik, kena rejam. Jadi ayat ni kalau kita baca tak dapat pahala macam dapat pahala baca Al-Quran tadi tu. Kalau tak ada wuduk, pegang ayat ni pun boleh dan sebagainya. Faham situ dah. Sekarang dia dah bukan Quran dah. Walaupun dulu dia pernah jadi Al-Quran. Apa hikmah dia pula? Wa hikmatu hadzal darbi, bermula hikmah ini bahagian, maksud dia tilawah tak ada, tapi hukum tu ada lagi. Zuhuru ta'ati hadhil ummati fil musara'ati ila badlin nufusi istijabatan li hukmillah. Hikmah dia ni adalah zuhuru ta'ati hadhil ummah, zahir ketaatan ini umat, fil musara'ati, pada bersegera, ila badlin nufusi, pada memberi jiwa, istijabatan li hukmillah, kerana menerima bagi hukum Allah. Min ghairi istifsalin au tawaqqufin au qiyasin. Min ghairi istifsal, daripada istifsal, tanya sosok. Istifsal ni tanya satu-satu. Au tawaqqufin, ataupun terhenti, tunggu dulu. Au qiyasin, ataupun kias. Jadi apa hikmah? Ada hukum tapi ayat dah tak ada dah. Jadi dia jawab, hikmah dia nak tunjuk kata umat ni Allah Ta'ala suruh kita buat selalu dah. Kita tak ada kata nak tanya dulu sosok ke, nak dulu berhenti ke, ataupun nak kias ke, dah. Allah Ta'ala suruh kita buat selalu dah. Fayusri'u bi aisari syai'in kama sara'al khalilu ila dhabhi waladihi bimanamin. Fayusri'u bi aisari syai'in, fayusri'u, maka bersegeralah umat ni, bi aisari syai'in, dengan yang paling ringan daripada sesuatu, kama sara'al khalilu, sebagaimana bersegeralah oleh Nabi Ibrahim, ila dhabhi waladihi bimanamin, kepada sembelih anaknya Khalil, bimanamin, dengan mimpi. Wahuwa adna tariqil wahyi, wahuwa, dan bermula ia manam, mimpi tadi tu, adna tariqil wahyi, serendah-rendah jalanan bagi wahyu, serendah-rendah tariq wahyu. Jadi apa hukum tu ada, tapi ayat dah tak ada. Jadi hikmah dia nak tunjuk kata umat ni Allah Ta'ala suruh kita buat selalu dah. Kita nak tak tawakuf ke, nak terhenti ke, nak kias ke, nak tunggu dulu ke, tak. Sama macam Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat selalu dah. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat selalu tu apa? Hak yang paling kurang. Apa dia? Mimpi. Mimpi ni yang paling ringan. Nabi Ibrahim mimpi je, Allah Ta'ala buat Nabi Ibrahim buat selalu dah. Allah Ta'ala bagi mimpi je. Sama jugalah macam kita. Walaupun ayat tu tak ada, tapi hukum tu ada, kita buat selalu dah. Jadi ulama' bagi tahu macam tu. Itu tu hikmah dia. Faham sini? Pukul apa dah tu? 10.40 dah. Nak baca lagi ke? Sama esok. Hak ni, bab ni dia payah sikit. Dia bab muskil. Dalam Quran ni ada benda yang kita rasa tak sepatut ada dalam Quran ni. Jadi sebagai contoh, Allah Ta'ala kata apa? Wala yaktumunallaha hadisa. Orang kafir ni dia orang tak boleh sembunyi daripada Allah satu benda pun. Lepas tu tempat lain pula dalam Quran juga bagi tahu, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tidak, orang kafir ni akhir kiamat nanti dia orang akan kata apa? Wallahi rabbina, wahai Tuhan kami, rabbina ma kunna musyrikin, kami ni bukan orang musyrik. Tadi kata orang kafir tak boleh sembunyi daripada Allah pun. Lepas tu yang ayat lain pula bagi tahu tu orang kafir kata ma kunna musyrikin, kami ni tak musyrik. Dia orang sembunyikan kekafiran dia orang daripada Allah Taala. Jadi ini qaidatun fi muskilihi muhimil ikhtilafi wat tanaqudi. Satu kaedah pada muskil. Ayat muskil. Lepas tu muhimil ikhtilafi. Ayat yang muhimil ikhtilaf. Waham ni sangka. Sangka ada ikhtilaf, ada perselisihan.
wat tanaqudi, dan ada tanaqud. Tanaqud ni pertentangan. Ayat yang kita rasa ayat ni ada pertentangan dalam dia. Situ dah. Kalamuhu ta'ala munazzahun an dhalika. Bermula firman Allah Ta'ala ni munazzahun, suci, min dhalika, an zalika, daripada demikian hak tadi itulah apa, ikhtilaf dan sebagainya. Kama qala, seperti mana firman Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Surah Nisa ayat 82. Walau kana al-Quran, kalaulah adalah Quran ni min indi ghairillah, bukan daripada selain Allah, bukan daripada Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, nescaya kamu akan dapati fihi, dalam Al-Quran ni, ma ni, ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Walakin, akan tetapi, qad yaqa'u lil mubtadi'i ma yuhimu ikhtilafa. Qad, kadang-kadang, yaqa'u lil mubtadi'i, berlakulah bagi mubtadi', beginner, bagi pemula. Mubtadi' ni orang mula. Ma yufa'il, ma yuhimu ikhtilafan, oleh barang yuhimu, yang mewahamlah, waham ni sangka, yang mewahamlah oleh ma tadi tu, ikhtilafan, akan ikhtilaf. Dia kan ada syak, waham, zon, apa, syak, zon, lepas tu yakin. Jadi waham ni dia sangka hak lemah tu. 25 lah kalau kita waham 25, syak ni 50, zon ni 75, yakin ni 100. Gitulah. Ini waham. Wahuwa munazzahun an dhalika fil haqiqati. Wahuwa, sedangkan bermula ia Quran tu, munazzahun, disucikan, an dhalika, daripada demikian ikhtilaf, fil haqiqati, pada hakikat. Memang hakikat Quran tak ada ikhtilaf. Fahtija liizalatihi, maka diberhajatkan liizalatihi, untuk menghilangkannya ma. Kama sunnifa fi mukhtalifil hadithi, kama sebagaimana sunnifa yang dikarang ia ma fi mukhtalifil hadithi, pada hadis-hadis yang bersalahan. Jadi hadis ni kadang-kadang kita tengok tanaqud, hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni, berlawanan ke hadis ni? Da ulama al-jam'u bainar riwayatain, dia orang karang satu kitab yang tunjuk kata tak saling berlawanan pun hadis ni. Wa bayanil jam'i bainal ahaditsil muta'aridati, wa bayanil jam'i, dan menerangkan himpun, al-jama' ni himpun, bainal ahaditsil muta'aridati, di antara hadis-hadis yang berlawanan. Jadi masalah hadis ni ramai ulama tulis kitab yang nak kata hadis ni tak berlawanan. Ni cara himpun dia. Begitu jugalah dekat Quran ni pun kadang-kadang dia ada benda yang buat jadi kita ni rasa macam tu. Sebenarnya cuma kita ni tak pandai lagi, kita rasa macam tu. Waqad takallama fi dhalika Ibnu Abbasin, dan sesungguhnya telah berkatalah pada demikian ikhtilaf fil Quran ni Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas. Wa hukiya anhu at-tawaqqufu fi ba'dihha, dan dihikayat anhu, daripada Ibnu Abbas, naik fa'il, at-tawaqqufu, akan tawaquf, terhenti, fi ba'dihha, pada selainnya, pada sebahagiannya zalika. Jadi dalam Quran ni dia ada muskil, ayat-ayat muskil, yang ayat tu dia macam tanaqud, dia macam saling berlawanan, dia muhim, dia bagi kita waham, kita rasa ayat tu saling berlawanan, tapi sebenarnya dia tak saling berlawanan pun. Kat sini Rawa Abdul Razzaqi fi tafsirihi bisanadihi an Sa'id bin Jubairin, telah meriwayat oleh Abdul Razzaq fi tafsirihi, di dalam tafsirnya Abdul Razzaq, tafsir Abdul Razzaq, bisanadihi, dengan sanadnya Abdul Razzaq, an Sa'id bin Jubairin, daripada Sa'id bin Jubair, qal, berkata ia Sa'id, ja'a rajulun ila Ibn Abbasin faqala, telah datanglah oleh seorang lelaki kepada Ibnu Abbas, maka berkata ia lelaki, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'ani. Ra'aitu, aku tengok, asya'a, akan sesuatu-sesuatu, akan benda-benda, takhtalifu, yang berselisih ia asya', alayya, ke atas aku, minal Qur'ani, daripada Quran. Aku tengok ayat Quran ni ada saling tak sama, dia ada saling berselisih. Faqala Ibnu Abbasin, ma huwa asyakun, maka berkatalah Ibnu Abbas, ma huwa, apa tu asyakun, adakah syak, demo syak dekat Quran ke? Tak boleh syak pada Quran ni, kufur afillahi syak tu. Qal,
Berkatalah rajulun, letak dhamir muallad dah. Qala rajulun, jawablah rajulun, laisa bi syakkin walakinnahu ikhtilafun. Bukan syak, tidaklah syak, walakinnahu ikhtilafun. Akan tetapi ikhtilaf, tak sama, perselisihan sama ayat. Qala, berkata Ibnu Abbas, hati makhtulifa alaika min dhalik. Hati, isim fa'il. Isim fa'il. Bawa datanglah hati, bawa datanglah makhtulifa, akan barang ukhtulifa, yang diperselisih ia ma alaika, ke atas kamu, min dhalika, daripada demikian. Bagi tahu apa hak demo rasa dalam Quran tu yang berselisih tu. Qal, berkata rajulun, asma'ullaha yaqul, aku dengar Allah Ta'ala berfirman, thumma lam takun fitnatuhum illa qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Surah Al-An'am ayat 23. Thumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidak adalah fitnah. Fitnah ni dengan maksud akidah kafir. Kemudian tidak adalah kekufuran orang kafir tadi tu, akidah kufur orang kafir tu, illa an qalu, kecuali berkata orang kafir tadi tu, wallahi, demi Allah, rabbina, Tuhan kami ni, ma kunna musyrikin, tidak adalah kami ni orang-orang musyrik. Orang kafir ni dia musyrik, dia kafir. Tapi dekat hari kiamat nanti dia kata, ma kunna musyrikin, demi Allah kami ni bukan orang musyrik. Gitu. Wa qala, dan firman Allah, qala Allah, wala yaktumunallaha haditha. Surah Nisa ayat 42. Tidak boleh menyembunyilah oleh orang kufar akan Allah haditha, akan sepatah kata pun. Tadi kata orang kafir dia sembunyi, dia tipulah, dia kata kami bukan musyrik, sedangkan dia musyrik. Ayat yang kedua pula bagi tahu orang kafir ni tak boleh menyembunyi daripada Allah akan satu pun. Dah tadi tu boleh sembunyi kata dia ni bukan musyrik. Tu. Faqad katamu, maka sesungguhnya katamu telah menyembunyilah oleh orang kufar. Yang kedua pula, wa asma'uhu yaqulu, dan aku dengar Allah tu yaqulu berfirman, ya Allah, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Surah Mukminun ayat 101. Fala ansa babainahum, tak ada kerabat di antara orang kafir ni, yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak diorang ni saling bertanya. Hari kiamat nanti orang kafir ni, adik-beradik ni tak ada dah. Dan diorang tak sembang ni mai, tak saling bertanya. Thumma qala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, ni surah Safat ayat 27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun. Menghadaplah oleh sebagian orang kafir dengan sebahagian seorang lagi, yatasaalun, hal keadaan saling bertanya, hal keadaan saling mencela. Yatasaalun ni dengan makna yatalaamun, saling duduk cela. Tadi kata orang kafir hari kiamat tak boleh duduk apa? Wala yatasaalun, tak boleh duduk bercakap gimai. Tiba-tiba ayat satu lain pula bagi tahu orang kafir ni duduk depan-depan, lepas tu yatasaalun, duduk saling bercakap, duduk saling mencela. Tu orang panggil ada macam ikhtilaf. Wa qal, dan berfirman Allah Taala, a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Ni surah Fussilat ayat 9. A innakum, adakah kamu kufur, adakah kamu la takfuru, kamu nak kufur billadzi khalaqal arda fi yawmain, dengan orang, maksudnya dengan Allah yang menciptakan bumi pada 2 hari, hatta balagha ta'in, sampai ayat ta'in. Ayat ta'in tu surah Fussilat juga ayat 11. Summa qala fil ayatil ukhra, ayat tadi tu tunjuk kata Allah Taala cipta bumi dulu. Khalaqal arda fi yawmain, Allah Taala cipta bumi 2 hari. Allah Taala yang bumi dengan langit, Allah Taala buat bumi dulu. Summa qal fil ayatil ukhra, kemudian berfirman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, amis sama ubanaha, surah Nazi'at ayat 27, ataupun langit yang kami binakan. Ayat ni tunjuk Allah Ta'ala buat langit dulu pula. Summa qal, kemudian Allah Ta'ala firman pula, wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi selepas demikian tu dahaha, dihamparkan. Jadi ayat ni tunjuk kata bumi buat belakang, langit dulu pula. Jadi surah Fussilat ayat 9 tunjuk kata bumi buat dulu. Surah Nazi'at ayat 27 tunjuk kata langit buat dulu. Surah Nazi'at ayat 30 tunjuk kata langit buat bumi buat kemudian. Jadi siapa buat dulu, langit ke bumi? Tu macam ada ikhtilaf sikit. Nanti ulama akan jawablah. Wa asma'uhu yaqul kana Allah, ma sya'nuhu yaqul wa kana Allah. Dan aku dengar Allah Ta'ala firman kana Allah.
Kana dulu Allah, fi'il madhi, dulu Allah. Ma sya'nuhu yaqul, apa keadaan Allah tu berfirman, wa kana Allah, Allah Ta'ala dulu. Kenapa Allah Ta'ala kata wa kana Allah, dulu Allah? Maksud dia Allah Ta'ala tu baru ada ke, dulu ke, macam mana ke? Dulu ni maksud dia sebelum dulu tu Allah Ta'ala tak ada ke? Itu wa kana Allah. Kenapa guna perkataan wa kana Allah? Kana dia maksud dia dulu kan? Dulu yang sebelum dulu tu tak ada ke? Ataupun macam mana ke? Sekarang ni macam mana pula? Dulu ke Allah Ta'ala buat, sekarang tak buat, ataupun sebagai dia? Tu dia mari rasa dalam hati dia gitu. Dia baca Quran gitu. Faqala Ibn Abbas, maka menjawablah Ibn Abbas, amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Orang kafir tu dia kata ma kunna musyrikin. Dok, kami ni bukan orang musyrik. Tengok ni Ibn Abbas jawab. Ibn Abbas al-jam'u. Ibn Abbas himpunkan di antara ayat-ayat tadi tu. Fa innahum lamma ra'au yaumal qiyamati wa anna Allah yaghfiru li ahli al-Islam. Fa innahum, maka sesungguhnya al-kuffar, lamma tak kala ra'au yaumal qiyamati, melihatlah kufar akan hari kiamat, wa anna Allah, melihatlah pada hari kiamat, wa anna Allah yaghfiru li ahli al-Islam, sesungguhnya Allah Ta'ala tu yaghfiru, mengampun Allah, li ahli Islam, kepada orang Islam, wa yaghfiru dhunuba wa la yaghfiru syirka, mengampunlah oleh Allah az-dhunuba, akan semua dosa-dosa, jamak ke akan dosa-dosa, wa la yaghfiru syirka, dan tidak mengampunlah oleh Allah akan syirik, wa la yata'azamuhu zambun ay yaghfirahu, wala yata'azamuhu. Tengok ayat kalimah ni, wala yata'azamuhu, tidak memperhebatlah hu akan Allah, fa'il zambun, oleh dosa, maf'ul sani ay yaghfirahu, akan bahawa mengampunlah oleh Allah hu akannya zambun, sempat letak dhamir, wala yata'azamuhu zambun ay yaghfirahu, bahawa tidak menghebatlah akan Allah oleh dosa, akan bahawa mengampunlah oleh Allah akan dosa. Maksud dia, dosa ni bagi Allah ni lekeh aja, kacang aja. Allah Ta'ala ampun macam tu aja. Nampak situ tu ayat dia. Allah Ta'ala, dosa tu tak jadi hebat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun mudah-mudah, kacang gitu aja. Bila mana orang kafir ni dekat hari kiamat, dia tengok Allah Ta'ala ampun dosa orang Islam, syirik saja Allah Ta'ala tak ampun. Bahkan semua dosa yang teruk ni, sebagai dosa-dosa dia Allah Ta'ala buat tak endah, ampun mudah-mudah gitu je. Supaya macam kita tengok duit sama lah, duit 5 sen ni kita buat tak reti gitu, Allah Ta'ala ampun gitu mudah-mudah je. Bila mana orang kafir tengok macam tu, jahadahul musyrikuna roja'a ayyaghfira lahum. Jahada, maka ingkarlah akan syirik tadi tu. Al-musyrikuna, oleh orang musyrik, raja'a ayyaghfira lahum, kerana harap yaghfira lahum, mengampunlah oleh Allah bagi mereka. Faqalu, maka berkatalah kufar, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, wah, demi Allah Tuhan kami ni bukan orang musyrik. Bila mana dia orang tengok Allah Ta'ala mudah-mudah ampun, dia orang pun tak, kami ni bukan orang musyrik, supaya Allah Ta'ala ampun dosa juga. Fa khatamallahu ala afwahihim, bila mana lepas tu fa khatamallah, maka tutuplah oleh Allah ke atas mulut-mulut mereka kufar. Fatakallamat aydihim, maka bercakaplah oleh tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka buat. Fa inda dzalika, maka di sisi demikian, yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha, bercita-citalah oleh orang yang kafir, wa asawur rasul, dan orang yang menderhaka akan rasul ni, gapa? Lau tusawwa bihimul ard, kalaulah mereka ni disamakan dengan mereka akan bumi. Disama dengan bumi ni maksudnya dia orang ni jadi tanah, dia orang ni tak dibangkitkan. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka ni tidak boleh sembunyi daripada Allah akan satu cerita pun. Jadi dua ayat tadi berlawanan? Tak berlawan. Yang kata dia orang bagi tahu tu sebelum kaki mulut dia orang ni, sebelum mulut dia orang ni dikunci. Okey, baik. Adapun selepas mulut dia orang tu dikunci, dia orang tak boleh cakap apa dah hok cakap tangan, cakap kaki. Selepas mulut dikunci itulah yang dimaksudkan wala yaktumunallaha haditha.
Mereka tak dapat sembunyi satu benda pun. Ada pun hok kecek hok tadi tu sebelum dikunci. Ni orang panggil cara himpun di antara dua-dua ayat. Kalau tidak kita kata sama-sama ayat berlaga. Wa amma qawluhu fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Adapun firman Allah Taala, maka tak ada hubungan nasab pada hari kiamat sesama orang kafir pada hari kiamat wala yatasaalun, dan diorang ni tak boleh saling duk tanya gimai. Fa innahu idza nufikha fi suri. Fa innahu ni cara jawapannya. Fa innahu maka sesungguhnya idza nufikha fi suri, apabila ditiup pada sangkakala, trompet tu malaikat apa? Israfil tu. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Fasa'iqa, maka pengsanlah, jatuh pengsanlah, fa'il mati, pengsan kat sini maksudnya matilah kan. Man fis samawati wa man fil ard, oleh sesiapa yang di langit dan sesiapa yang di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali sesiapa yang mengkehendaki oleh Allah. Semua mati belaka bila malaikat Israfil tiup trompet, kecuali siapa yang Allah Ta'ala tak nak bagi mati. Macam malaikat Israfil tu, dia tak matilah, moga dia nak tiup hak sat lagi pula tu. Bila mana semua pakat mati tak ada belaka, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, maka tak ada hubungan kerabatlah di antara mereka orang kafir pada hari itu, dan mereka tak boleh saling bertanya. Sebab apa tak boleh saling bertanya? Moga tak ada belaka, mati belaka. Nampak situ dah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah pada sangkakala tu ukhra, kali yang lain, kali yang kedua pula. Fa idza hum qiyamun yanzurun, fa idza maka tiba-tiba hum mereka kufar tu qiyamun yanzurun, bangun. Qiyam ni berdiri, yanzurun menunggu, berdiri tunggu, bangun tunggu. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, dan menghadaplah oleh sebahagian orang kafir di atas sebahagian, yatasaalun, hal keadaan saling duk cela. Yatasaalun ini tanya, tapi tanya yang jenis maki tu. Jadi satu ayat kata orang kafir ni tak saling bual, satu ayat lagi kata orang kafir ni duk saling bual, saling mencela. Jadi Ibn Abbas jawab, yang dimaksudkan dengan tak saling bual tu adalah pada tiupan sangkakala pertama. Sebab mati belaka, hancur belaka, dah nak bual kat mana, moga tu tak ada mati tu. Tapi bila mana ditiup pada sangkakala kedua, bangun, berdiri, lepas tu dia duduk depan orang kafir dia tu, lepas tu pakat duduk celah. Oh, habislah kita ni dah, na'udzubillah min zalik. Macam mana ni? Macam tu cara jawapan dia. Wa amma qawluhu khalaqal arda fi yawmain, dan ada pun firman Allah Ta'ala, ciptakan bumi pada 2 hari. Ada. Fa innal arda khuliqat qabla as-sama'i, maka sesungguhnya bumi itu khuliqat qabla as-sama'i, diciptakan ia ard sebelum langit. Wa kanatis sama'u dukhana, adalah langit itu asap. Dulu mula-mula Allah Ta'ala buat bumi dulu. Langit dia asap dah. Fasawwahunna sab'a samawatin, kemudian menyamalah oleh Allah hunna akan sama, akan langit, sab'a samawatin, 7 petala langit tu, fi yaumaini, pada 2 hari, ba'da khalqil ardi, selepas menciptakan langit, selepas menciptakan bumi. Jadi ayat yang tunjuk kata Allah Ta'ala cipta bumi dulu, betul, memang mula-mula Allah Ta'ala cipta bumi dulu. Lepas tu waktu tu langit duk asap lagi. Lepas tu ayat yang kata Allah Ta'ala cipta langit dulu, ayat yang kata Allah Ta'ala cipta langit dulu adalah selepas penciptaan bumi. Dalam 2 hari juga, 7 petala langit. Cuma Allah Ta'ala cipta bumi tu, cipta dah tapi tak siap lagi, cipta tak habis lagi. Lepas tu ni sambung dia. Wa amma qawluhu wal arda ba'da dhalika dahaha, adapun firman Allah Ta'ala, dan bumi selepas demikian, selepas dah cipta langit apa semua tu, dahaha dihamparkan, yaqulu, berkatalah Ibn Abbas, ja'ala fiha jabala, menjadilah Allah Ta'ala pada bumi tadi itu, bukit. Wa ja'ala fiha nahara, menjadilah oleh Allah Ta'ala pada bumi itu sungai. Wa ja'ala fiha syajara, menjadilah Allah Ta'ala pada bumi itu pokok. Wa ja'ala fiha buhura, menjadilah Allah Ta'ala pada bumi itu buhur, laut-laut. Jadi kita faham, dia tak berlawan. Hak mula-mula sekali Allah Ta'ala buat bumi. Ada. Allah Ta'ala buat bumi 2 hari, langit asap lagi waktu tu. Lepas tu Allah Ta'ala buat langit
dalam masa 2 hari, tapi siap 7 petala langit. Lepas tu Allah Ta'ala hak bumi yang tadi tu Allah Ta'ala apa ni orang panggil, hampar. Allah Ta'ala buatlah bukit, gunung, sungai, laut apa semua dekat bumi. Hak tadi tu bulat saja dah. Lepas tu baru jadi hak atas-atas dia. Jadi antara ayat ni berlawanan lah. Tak saling berlawanan. Hak mula buat sekali adalah bumi, lepas tu buat langit, lepas tu sambung buat bumi, buat hak atas-atas ni. Dah. Wa amma qawluhu kana Allah fa inna Allah kana wa lam yazal kadzalika wa huwa kadzalika azizun hakimun alimun qadir lam yazal kadzalika. Wa amma qawluhu kana Allah, adapun firman Allah Taala kana Allah, dulu Allah, fa inna Allah kana wa lam yazal kadzalika, maka sesungguhnya Allah Taala tu dulu lagi dah ada dah, wa lam yazal kadzalika, dan senantiasalah oleh sedemikian. Wa huwa kadzalika azizun hakimun alimun qadir, dan Allah Ta'ala tu kadzalika, seperti demikian itu, azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana, alimun maha mengetahui, qadirun maha kuat. Lam yazal kadzalika, senantiasalah demikian. Bila mana ayat yang bagi tahu wa kana Allah, Allah Ta'ala tu dulu, dah sekarang Allah Ta'ala tak buat ke, ataupun Allah Ta'ala dulu, sebelum dulu tu Allah Ta'ala tak ada ke? Tak, maksud dekat sini kana dekat sini adalah kana tam, bukan kana nakis. Kana nakis ni kana yang dengan makna kana tu lah, apa rafa' isim nasab khabar tu. Hak tu orang panggil kana nakis. Kana nakis lah, kana dahulu fi'il madhi, yakunu mustaqbal fi'il mudhari'. Tapi kana Allah ni orang panggil kana tam, kana yang dengan makna wujida ataupun dengan makna maujud. Allah Ta'ala ada mula lagi. Faham sini lah. Famakh, betul Ibn Abbas sambung kata, famakh, fama ikhtalafa dah. Fama ikhtalafa alaika minal Qur'ani fahuwa yushbihu ma dhakartu laka. Fama, maka bermula barang, ikhtalafa alaika minal Qur'an, yang berselisihlah oleh ma alaika ke atas kamu, minal Qur'an daripada Qur'an, fahuwa yushbihu ma dhakartu laka. Fahuwa, maka bermula ia ma, yushbihu menyerupai la ia ma, maf'ul, ma dhakartu laka, akan apa yang aku telah sebutkan kepada kamu. Lepas-lepas ni kalau kamu jumpa ayat yang kamu rasa ada berselisih, macam ni jugalah dia boleh himpun. Wa inna Allah lam yunzil syai'an illa waqad asaba alladhi arada. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yunzil syai'a, tidak menurunkan Allah akan sesuatu pun, illa, kecuali, waqad asaba alladhi arada, sesungguhnya asaba, telah mengenai ataupun tepat, telah tepat, alladhi arada, oleh yang kehendaki oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala dia turun Quran tu memang kena dengan yang dia buat dah, bukan kata ada silap apa tak. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi bermula kebanyakan manusia tu la ya'lamun, tidak mengetahui. Akhrajahu bitulihi al-hakimu fi mustadraki, mengeluarkan akan hadis ni bitulihi, dengan panjangnya hadis, al-hakim, dia panjang lagi hak sungguh, oleh hakim, fi mustadrak, dalam mustadrak dia, wasahahu, dan menghukum sahih lah oleh hakim akan hadis ni. Wa asluhu fi sahih, dan bermula asal hadis ni di dalam fi sahih, kitab nama sahih. Faham sini? Qaidatun fi mutlaqihi wa muqayyadihi, kaedah pada mutlak dan muqayyad. Dalam Quran ni dia ada mutlak dan muqayyad, dia sama macam am dan khas lah. Situ dah. Wallahu alam.